Saya sekarang berada di Taman Ampang Indah. So, di sebelah kanan saya adalah satu taman yang dikenali sebagai Taman Ampang Indah. Kalau mengikut perkiraan saya, tapak stesen kereta api lama Kuala Kubu adalah di sini. Saya akan tunjukkan gambar tapak stesen kereta api lama Kuala Kubu yang diambil pada akhir kurun ke-19. Dan dipercayai tapak stesen kereta api tersebut lokasinya adalah di sini. Dan saya baru saja bawa anda semua menelusuri satu jalan iaitu di antara Kampung Dagang Steel dan juga Kampung Kelapa yang membawa kita ke sini. Dan mengikut bacaan saya, pemerintah British pada akhir kurun ke-19 telah memberi satu layanan istimewa kepada Pekan Kuala Kubu dengan membina satu cabang kereta api khusus untuk Pekan Kuala Kubu yang berakhir di sini. Dan kalau kita tengok balik sejarah, pada tahun 1883, iaitu sebelum stesen kereta api Kuala Kubu dibina di sini, telah berlaku peristiwa ampang pecah, iaitu air daripada sebuah sungai yang diberi nama Sungai Kubu, iaitu di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita adalah Sungai Kubu dan dia menyumbang kepada aliran Sungai Selangor. Dan kalau kita pergi lebih kurang dalam 1 kilometer daripada sini, Sungai Kuala Kubu akan masuk ke Sungai Selangor. Dan lebih kurang dalam 500 meter daripada sini adalah satu tempat yang diberi nama Alur Limpah ataupun Ampang Pecah, di mana berlakunya tragedi empangan pecah pada tahun 1883. Tetapi peristiwa tragedi ampang pecah tersebut tidak menyumbang kepada penutupan stesen kereta api di sini. Sebab stesen kereta api di sini dibina selepas berlakunya tragedi ampang pecah. Tragedi ampang pecah berlaku pada tahun 1883, pada bulan Oktober 1883, dan stesen kereta api Kuala Kubu dibina pada tahun 1894. Kenapa stesen kereta api Kuala Kubu ditutup adalah disebabkan kita sekarang berada di kawasan yang dipanggil lembah, iaitu di mana tempat berkumpulnya air di puncak gunung, iaitu di kawasan Fraser Hill, turun melalui sungai ini, dan kawasan ini selalu berlaku peristiwa banjir, termasuk di kawasan tapak kereta api lama, iaitu di Taman Ampang Indah pada awal kurun ke-20. Apabila berlaku peristiwa banjir besar di Melaya pada tahun 1926, di mana Kuala Lumpur turut terkesan, ada satu gambar yang menunjukkan bahawa Kuala Lumpur juga tenggelam dan sudah pasti kawasan lembah di kawasan Kuala Kubu ini juga tenggelam. Kerajaan British pada waktu itu telah memutuskan untuk memindahkan bandar Kuala Kubu ini ke satu kawasan yang lebih tinggi yang dikenali sebagai kawasan Kuala Kubu Baru. Dan kawasan Kuala Kubu Baru mula dibuka pada awal tahun 1930-an. Dan mengikut pembacaan saya, kawasan Kuala Kubu ini ditinggalkan terus selama berdekad lamanya, sehingga pada tahun 1980-an ianya dibuka semula. Dan sudah pasti apabila ianya dibuka semula, kesan-kesan lama termasuk kereta api, stesen kereta api di Kuala Kubu ini sudah tidak ada sisa lagi. Nah, sekarang ianya telah dibina Taman Ampang Indah yang baru. Saya akan bawa anda semua ke satu kawasan yang kini dikenali sebagai Alur Limpah, dan saya akan ceritakan mengenai sedikit sejarah stesen kereta api Kuala Kubu. Jom ikut saya.
Saya sekarang berada di satu kawasan yang diberi nama sebagai Alor Limpah. Pada tahun 1883, kawasan ini telah mengalami satu tragedi yang dahsyat, iaitu peristiwa ampang pecah. Di atas kita, kalau kita baca balik, panjang ampangan tersebut adalah 1.6 km. Telah dibina pada kurun ke-18 lagi oleh orang-orang Melayu daripada Sumatera yang berhijrah ke sini. Ramai terdiri daripada orang-orang Mandailing. Dan kawasan di Kuala Kubu ini sudah popular dengan aktiviti melombong timah. Justru pada akhir kurun ke-18, orang-orang Melayu yang berhijrah daripada Padang ataupun Sumatera datang ke sini dan membina ampangan tersebut bagi memudahkan aktiviti perlombongan biji timah. Dan pada tahun 1883 diceritakan seorang lelaki berbangsa Inggeris yang telah dilantik oleh kerajaan British sebagai pemungut cukai telah melemparkan bom dynamite di kawasan berdekatan dengan ampangan tersebut lah. Dan malam tersebut berlaku hujan lebat. Mungkin strukturnya telah pun retak dan berlakunya tragedi yang menyayat hati pada Oktober 1883 sehingga menyebabkan kawasan ini ditenggelamkan. Dan peristiwa ampang pecah tersebut telah mengorbankan sejumlah 33 orang penduduk tempatan, termasuk lelaki berbangsa Inggeris yang bernama Cecil Rankin tersebut. Mayatnya dikatakan dijumpai tersangkut di atas pokok. Tetapi saya ingin menceritakan perkaitan peristiwa ampang pecah dan juga penutupan stesen kereta api Kuala Kubu memang tak ada kaitan. Kerana peristiwa ampang pecah berlaku pada tahun 1883 dan stesen kereta api Kuala Kubu yang tapak lama yang kita kunjungi tadi telah dibina selepas peristiwa tersebut berlaku, iaitu 1894. Namun keputusan pemerintah British untuk menutup stesen kereta api Kuala Kubu adalah disebabkan kawasan Kuala Kubu ini adalah kawasan yang selalu berlaku peristiwa banjir dan berlaku kerugian demi kerugian. Pejabat-pejabat kerajaan yang dibina oleh pemerintah British telah tenggelam dan mereka memutuskan selepas berlakunya peristiwa banjir pada tahun 1926, they had enough lah, dan dia pindahkan pejabat tanah ke Rasa sementara menunggu bandar baru dibina di kawasan yang lebih tinggi, iaitu bandar Kuala Kubu Baru. Dan seorang tokoh yang bernama Charles Compton Reid daripada New Zealand telah diberi tanggungjawab untuk mereka bentuk bandar tersebut. Dan ia merupakan bandar tersusun pertama di Tanah Melayu, lebih awal daripada pembinaan bandar tersusun Shah Alam ataupun Putrajaya. Sangat menarik untuk kita fikirkan. Bandar Kuala Kubu sememangnya sebuah bandar yang sangat indah dan cantik. Kerana itu ada kampung yang diberi nama Kampung Dagang Setia. Mereka yang datang berdagang ke sini setia untuk tidak meninggalkan Kuala Kubu. Saya akan bawa anda semua seterusnya ke stesen Kuala Kubu Road untuk kita menggamit nostalgia lama rakan-rakan kita yang pernah menggunakan stesen tersebut pada tahun 70-an dan juga 80-an, yang juga merupakan penonton Malayan History TV. Episod kali ini adalah khas untuk anda menggamit semula memori anda ke stesen tersebut. Kita ke stesen Kuala Kubu Road selanjutnya.